Hari ini, negara kita telah mengalami wabak COVID-19 yang datang daripada China. Oleh itu, negara-negara yang lain juga turut mengalami wabak yang sama. Coronavirus atau dikenali sebagai COVID-19 juga membahaya kepada kita. Ianya adalah sejenis penyakit yang menyebabkan jangkitan melalui saluran pernafasan. Pada 18 Mac 2020, Malaysia telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP oleh Perdana Menteri kita sendiri. Dengan ini, negara-negara yang lain turut mengisytiharkan lockdown dengan serta-merta. Serangan pandemik COVID-19 telah mengubah corak kehidupan manusia. Ianya turut menjejaskan sistem pendidikan. Jika dahulunya aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara konvensional, namun kini sebaliknya apabila dunia pendidikan berada di dalam alam maya. Pada 15 April 2020, membuatkan kita terjentik untuk berfikir mengenai norma baru. Kaedah pengajaran oleh guru dan pembelajaran oleh murid. Sebelum ini, istilah popular digunakan adalah pengajaran dan pembelajaran oleh guru kepada pelajar dengan peranan guru sebagai pemudah cara dan pembelajaran oleh murid di dalam kelas maupun di luar kelas. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Fatin atas penerangan apakah itu pendidikan norma baru. Sekarang saya sudah khawatir anda sudah mengetahui bagaimanakah cara pengajian di setiap sekolah di Malaysia ini dan tak juga lupa bagaimanakah cara pengajian di setiap IPT yang berada di Malaysia ini. Saya Muhammad Aizan bin Azmi ingin menerangkan apakah punca pendidikan norma baharu ini dicipta. Untuk pengetahuan anda semua, krisis global akibat pandemik penularan COVID-19 bukan sahaja memberikan kesan yang buruk terhadap keadaan ekonomi negara, malah turut menyebabkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP di setiap sekolah di semua institusi pendidikan seperti sekolah, kolej maupun dan juga universiti tertangguh dan tertangguh. Selain itu, bagi mengelakkan pelajar-pelajar ketinggalan dalam mata pelajaran, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah mengeluarkan arahan agar sesi PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilaksanakan secara dalam talian. Oleh itu, Kementerian Pengajian Tinggi iaitu KPT turut mengambil langkah yang sama dengan mengumumkan semua aktiviti PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilaksanakan secara dalam talian sehingga 31 Disember 2020 serta melarang sama sekali aktiviti PDP secara bersemuka kecuali kepada kes-kes tertentu. Jadi itulah antara mengapa punca pendidikan norma baharu ini dicipta. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Saudari Fatin untuk membicarakan dengan lebih lagi apakah itu cara pendidikan norma baru dijalankan. Cara pengajian di sekolah dan cara pengajian di IPT amatlah berbeza. Cara pengajian di sekolah, pihak sekolah melancarkan 3 aspek iaitu menjarakkan sosial sebanyak 1 meter di antara meja guru dan meja pelajar yang lain. Selain itu, terdapat beberapa kelas dibahagikan kepada 2 dan menjadikan satu bilik tersebut sebanyak 15 pelajar sahaja. Oleh itu, terdapat pelbagai kesediaan yang telah diadakan iaitu meletakkan sinki di setiap tingkat dan hand sanitizer juga. Manakala cara pengajian di IPT amatlah berbeza. Dengan ini, IPT telah membuka bagi pelajar untuk ke kolej ataupun universiti yang lain untuk membuat amali sahaja. Manakala subjek-subjek yang teori mereka hanya menggunakan aplikasi untuk belajar secara online. Alright, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Fatin Nabila atas penerangan bagaimanakah cara pendidikan norma baharu ini dijalankan. Saya Muhammad Aizan bin Azmi sekarang akan menerangkan apakah cabaran yang dihadapi dalam pendidikan norma baru. Untuk pengetahuan anda semua, cabaran dalam pendidikan norma baru iaitu guru, murid. Untuk penerangan guru pula, saya akan menerangkan apakah cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pendidikan norma baharu ini adalah penyaluran material pengajaran kepada pelajar dan kaedah penerimaan oleh pelajar pula adalah berdasarkan kepada konsep kendiri.
Kediri, iaitu mereka perlu bijak mengolah maklumat tersebut kepada pembelajaran secara self-paced dan remote learning. Seterusnya, kaedah penilaian alternatif, aktiviti makmal dan lain-lain perlu diinovasikan menerusi pelaksanaan secara simulasi dan sebagainya. Selain itu, terdapat guru-guru yang masih belum sempat mengadaptasikan diri dengan norma baharu sesi PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran ini. Ada juga yang memberi ulasan, cara pengajaran yang tidak interaktif ini membuatkan murid tidak fokus semasa guru yang sedang mengajar. Namun, kaedah pengajaran tidak akan terhenti di situ sahaja, kerana para pensyarah secara berterusan akan sentiasa membimbing pembelajaran tersebut baik. Seterusnya, saya akan teruskan kepada bagaimanakah murid menghadapi cabaran dalam pendidikan norma baharu ini. Untuk pengetahuan anda semua, murid perlu mencetak bahan pembelajaran dengan serta-merta bagi memastikan kerja yang diberikan siap sepenuhnya. Tetapi ada di antara murid yang tidak mempunyai keupayaan dan kapasiti mencetak kerja ini di rumah. Selain itu, PDPR memerlukan murid-murid untuk mempunyai peranti mudah alih, iaitu gadget seperti phone dan sebagainya, atau komputer riba bagi memastikan kelancaran sesi pembelajaran di rumah berjalan dengan lancar. Kemudian, seseorang murid itu perlu mempunyai capaian internet yang memuaskan bagi memastikan sesi pembelajaran tidak tersekat. Namun, pelajar duduk di rumah, mereka tidak mendapat pendidikan formal dan kehilangan masa yang cukup berharga untuk menimba ilmu pengetahuan. Seperti yang saya boleh katakan, restart belum tentu boleh catch up. Malah sekiranya ia dibiarkan tanpa diberi perhatian sewajarnya, kita mungkin berhadapan dengan isu lost generation, impak terburuk akibat krisis COVID-19 yang perlu kita elakkan sama sekali. Langkah-langkah untuk meningkatkan taraf pendidikan norma baharu. Assalamualaikum, saya Sofia Adlina, memegang nombor matrik 08 DKA 18F2100. Saya akan menerangkan langkah-langkah untuk meningkatkan taraf pendidikan norma baharu. Yang pertama, penggunaan platform baharu bagi tujuan pembelajaran. Sejak pandemik COVID-19 menyerang dunia, pembelajaran secara konvensional terpaksa ditangguhkan ini bagi mengatasi penularan COVID-19. Maka dengan itu, langkah yang boleh diambil oleh tenaga pelajar maupun di sekolah, bahkan di IPT, boleh menggunakan beberapa platform seperti Microsoft Teams, Google Meet, Webex dan seakatan dengannya. Langkah seterusnya adalah peningkatan taraf pencapaian internet dan penggunaan peranti. Permasalahan internet atau kekangan internet dan ketiadaan peranti menjadi masalah utama bagi pelajar dalam pembelajaran norma baharu. Permasalahan ini dapat diatasi dengan bantuan pihak kerajaan bagi menyediakan bantuan kemudahan peranti dan sokongan capaian termasuk di kawasan-kawasan pendalaman seperti di Sabah dan di Sarawak. Sedikit sebanyak ini dapat membantu para pelajar dalam sesi PDP yang diadakan secara online. Bagi kawasan pendalaman, permasalahan internet atau capaian internet merupakan masalah yang terbesar yang perlu dihadapi mereka. Akhir sekali, mengadakan beberapa aktiviti semasa pembelajaran dijalankan. Apabila pembelajaran secara di atas talian dijalankan, sikap pelajar menjadi acuh tak acuh, di mana pelajar menjadi pasif apabila para tenaga pelajar menanyakan soalan. Tindakan yang boleh diambil oleh tenaga pelajar adalah dengan mempelbagaikan cara pembelajaran. Tenaga pelajar boleh menggunakan beberapa aplikasi untuk menjalankan aktiviti semasa PDP dijalankan. Tenaga pelajar boleh menggunakan Kahoot, Quizlet, Nearpod dan seakatan dengannya. Selain itu, para tenaga pelajar boleh menggunakan video berkait dengan pembelajaran. Kesimpulan, institusi pendidikan negara mendapat impak yang besar sejak negara dijangkiti wabak COVID-19, di mana sektor pengajaran dan pembelajaran terpaksa dihentikan seketika bagi mengekang penularan wabak tersebut. Cabaran yang dicetuskan ini tidak dapat melenturkan semangat juang para tenaga pengajar bagi meneruskan sesi PDP dan PDP norma baharu. E-pendidikan adalah laluan baru bagi para pelajar dan tenaga pengajar dalam menjalankan proses PDP. Pihak luar perlulah memberi sokongan sepenuhnya kepada tenaga pengajar bagi memudahkan proses PDP. Sekian, terima kasih.